Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah summa alhamdulillah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdi nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Alhamdulillah, sama-sama kita mulakan majlis pada malam ini dengan bacaan umul kitab Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ashabul fadilah, tuan-tuan guru, puan-puan guru, para alim ulama, para asatizah, para pimpinan masyarakat, tuan-tuan haji, puan-puan hajah, ibu-ibu, ayah-ayah, tuan-tuan, puan-puan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah summa alhamdulillah. Kita rafa' syukur pada Allah Subhanahu wa taala atas keizinan pertemuan yang sangat berbahagia pada malam ini, dapat sama-sama kita duduk seketika. Di luar sana hujan masih lagi turun, di daerah, kalau di Kajang, di Bangi, hujan masih lagi turun. Kita masih lagi berpeluang mendapatkan kenikmatan berada di bawah kehujanan ini, maka sama-sama kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini peluang untuk kita dapatkan doa yang makbul, doa yang mustajab. Maka kita tidak putus-putus berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar dikurniakan hujan yang bermanfaat, agar dikurniakan kehidupan yang baik, agar dikurniakan kesejahteraan, keberkatan, kerahmatan, dan insya-Allah mudah-mudahan kehidupan kita yang kita sedang habiskan sisa-sisa umur ini dapat dihabiskan dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih sahabat-sahabat, tuan-tuan perempuan yang baru saja mengikuti, ahlan wa sahlan, selamat datang. Sama-sama kita nak mengambil sedikit motivasi pada malam ini berdasarkan kitab Syekh Muhammad Al-Ghazali. Kita dah menghampiri ke tajuk-tajuk akhir sebenarnya, masya-Allah. Tanpa kita sedari, kita dah hampir 450 muka surat. Kita dah menghampiri ke 420 muka surat. Kita bahaskan tentang kitab Jadid Hayatak, ataupun hiduplah untuk hari ini. Maka kita bermotivasi untuk memanfaatkan waktu yang kita ada sekarang ini. Sama-sama kita meletakkan dalam diri kita, nilaian dalam diri kita, bahawa tidak terlampau gelisah untuk hari esok, tidak terlampau sedih dengan hari semalam, sebab kita nak manfaatkan hari ini, hari milik kita. Maka hari ini perlu dimanfaatkan sebaik mungkin sebelum nyawa diambil oleh Allah Subhanahu wa taala. Setiap kali diulang sebut untuk diri saya juga, tuan-tuan dan puan-puan, setiap daripada kita ni dah ada tarikh masing-masing. Setiap daripada kita dah ada waktu masing-masing untuk dicabut nyawanya, untuk diambil nyawanya. Fa iza jaa ajaluhum la yasta'khiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Allah sebut dalam Quran, bila dicabut nyawa seseorang itu, tidak dicepatkan walau sesaat, tidak dilambatkan walau sesaat. Walau bagaimanapun, Allah rahsiakan bila, Allah rahsiakan di mana, Allah rahsiakan bagaimana. Untuk apa kerahsiaan Allah ni? Supaya manusia tidak menangguh-nangguh melakukan ketaatan. Jangan bertangguh lagi, tuan-tuan. Yang sedang mengikuti pada malam ni, jangan kita bertangguh-tangguh lagi untuk memperbaiki kualiti ibadah kita. Kadang-kadang kita tak apalah, tunggulah hari bulan 1 tahun 2022 nanti nak melakukan perubahan. Sebab kadang-kadang manusia disukakan ada waktu-waktunya. Tuan-tuan, ini dibahaskan oleh Syekh Muhammad Ghazali pada mukadimah dulu. Ada manusia yang suka menangguh-nangguhkan sebab dia nak waktu-waktu tertentu. Aku nak berhijrah pada waktu ini, pada waktu ketika ini. Ada momen-momennya yang nak dilakukan. Tapi dah diberikan pesanan kepada kita, jangan bertangguh lagi. Sebab dengan bertangguh itu menyebabkan manusia menyesal di akhirat kelak. Maka jangan bertangguh lagi. Kalau nak berjaya, mulakan langkah ini. Mulakan persiapan lagi sekarang untuk berjaya dunia, berjaya akhirat. Maka insya-Allah malam ini kita nak melihat sedikit. Pada pertemuan kita yang lalu, sahabat-sahabat dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita dah bahaskan tentang spiritual Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini juga berkaitan. Pada malam ini kita nak melihat, walaupun tajuknya ada agak sedikit panjang, nilai kita sentiasa seiring dengan kritikan. Bagaimana kita menangkis kritikan dalam kehidupan kita?
Bagaimana saat kita dihujani dengan pelbagai tomahan, kritikan, adakah kita menganggap bahawa kritikan itu membina diri kita? Ataupun kita terus lesu saja? Ataupun kita terus tenggelam dengan tomahan manusia saja? Ini bagaimana nak letakkan dalam diri kita. Pertama, Syekh Muhammad Ghazali sebutkan kepada kita. Kedengkian dan iri hati telah bersarang dalam dada manusia sepanjang sejarah mereka di dunia ini. Kedengkian manusia, tuan-tuan, kalau tuan-tuan kita baca dalam sirah-sirah, sejarah peradaban manusia yang tak lekang dengan kisah-kisah kedengkian ni. Apa maksud kedengkian? Kita boleh baca dalam kitab Penawar Hati, Syekh Abdul Qadir Al-Mandili menyebut dalam kitabnya Penawar Bagi Hati, dengki bila manusia itu tidak suka melihat nikmat pada manusia lain dan suka nikmat itu hilang pada manusia tersebut. Ini antara sifat manusia, dengki, iri hati. Dan kisah ini bukan sekadar pada dahulu, tapi masih lagi melekat sehingga zaman sekarang. Tuan-tuan, bila kita baca Quran, bila kita tengok tadabbur Quran, kisah Fir'aun contohnya. Kisah Fir'aun bukan sekadar kita kata kisah Fir'aun itu Fir'aun yang telah berlalu. Ya, kisah Fir'aun telah berlalu. Tapi perangai Fir'aun, akhlak yang ditonjolkan oleh Fir'aun, perangai Fir'aun itu kadang-kadang masih lagi melekat pada manusia sehingga waktu sekarang, yang boleh kita teladani untuk kita hindarkan dalam kehidupan kita. Jadi ambil iktibar. Ini disebutkan kepada kita. Sifat buruk itu sudah ada di muka bumi sejak dahulu. Ketika melihat seseorang meraih kedudukan yang mulia dan berjaya meningkatkan potensinya sehingga dia dapat menjalani kehidupan yang bahagia, muncul dalam diri kita fikiran bahawa orang tersebut memiliki banyak kelemahan dan dia meraih kesempurnaan dan kemuliaan itu bukan dengan cara yang semestinya, tuan-tuan. Seandainya ada tempelan penyakit dengki ini dalam diri kita, maka kita ubatinya. Ubati dengan apa? Dengan ilmu. Dengki pasti tidak akan menguntungkan kita. Kedengkian yang kita ada ini, bila kita dengki dengan orang, kita tak suka tengok nikmat itu, kita suka nikmat orang itu hilang, maka tempelkan dalam diri kita dengan ilmu. Tambahkan ilmu dalam diri kita. Mula bermuhasabah. Tak guna kalau kita ada sifat-sifat kedengkian sebegini. Merugikan akhirat kita. Kedengkian kita ni. Kedengkian terhadap harta orang, kedengkian terhadap jiran kita, kedengkian terhadap apa jua bentuk kedengkian, lapitkan ataupun tutup, tampal dengan istighfar balik pada Allah Subhanahu Wa Taala. Buat apa kita nak berdengki-dengki dengan harta? Buat apa kita nak berdengki-dengki dengan pencapaian manusia dan sebagainya? Sedangkan kita ada potensi kita. Tuan-tuan, Allah tidak ciptakan kita dengan sia-sia. Setiap daripada kita memiliki potensi masing-masing. Maka tonjolkan, kuatkan, gilapkan potensi diri kita. Bukan semua orang boleh membaca. Bukan semua orang boleh bersyarah. Bukan semua orang boleh melukis. Bukan semua orang boleh berjaya. Tetapi setiap daripada kita ni ada bakat-bakat tersendiri yang boleh kita saling menonjolkan dalam kehidupan kita. Memanfaatkan kelebihan hidup kita. Kemudian disebutkan kepada kita. Kemudian kita berasa kesal dan mungkin marah. Mungkin terlintas dalam fikiran kita seandainya nikmat dan kemuliaan yang diraih oleh orang itu berkurang dan hilang, lebih baik. Akhirnya tuan-tuan, kita nak tanya dalam diri kita. Sifat dalam diri kita ni, kita tidak suka melihat nikmat seseorang itu dan kita rasa kesal dengan diri kita. Kita marah dengan, adakah kemarahan itu menguntungkan? Adakah perasaan kita rasa kesal dengan apa yang berlaku sekarang ini menguntungkan kita? Pastinya kalau perasaan marah yang kita pendam, marah tengok dia berjaya, makin lama makin berjaya. Orang yang kita tak suka tu makin lama makin berjaya dalam kehidupannya. Kita rasa ada perasaan marah dekat dia. Kemarahan itu adakah kemarahan yang berbaloi, tuan-tuan? Kita boleh marah seminggu, 2 minggu, tapi kemarahan itu tidak berbaloi di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Ketika melihat seorang berjaya dalam kariernya, dalam kehidupan rumah tangganya dan juga dalam hubungan sosialnya, kita berasa kecewa dan terlintas keinginan agar orang itu mengalami kegagalan. Perasaan dan fikiran itulah yang kita sebut kedengkian atau hasad. Tuan-tuan, saya nak sebut sebenarnya. Kadang-kadang kita melihat sahabat-sahabat kita ataupun artis-artis, ambil contoh yang mudah, tuan-tuan, artis-artis. Kadang-kadang apa yang terpacul keluar di mulut kita? Ni tak lama lah ni, sikit lagi bercerai dah tu. Allah, tuan-tuan, lihat. Ini corak hati kita ni, pantulan daripada hati kita ni. Seolah-olah kita tak suka. Kita tak suka melihat kebahagiaan manusia lain. Kita tak suka melihat kebaikan mereka lakukan kebaikan. Akhirnya yang keluar, apa yang direspon daripada mulut kita, semua keburukan manusia. Ini mesti harta rompakan ni. Ini mesti rasuah ni. Ini mesti makan benda haram ni. Tuan-tuan lihat. Bagaimana pantulan dalam kehidupan kita ini.
Sebab kita nak meraih redha Allah Subhanahu Wa Taala. Bukankah kita telah membaca sangka baik dahulu? Bagaimana Islam mengajarkan kepada kita sangka baik dalam kehidupan, akhirnya mendatangkan kejayaan dunia dan kejayaan akhirat. Tidak salah menjadi orang yang berjaya. Kata Syekh Muhammad Ghazali kepada kita. Saya, yakni Syekh Muhammad Ghazali, sebelum ini beranggapan bahawa kemuliaan dan kesucian hidup yang diraih oleh orang-orang mulia sebagaimana tergambar dalam laku kehidupannya sehari-hari merupakan penyebab munculnya kebencian, kedengkian dan ketidaksukaan orang lain kepadanya. Begitu pula kejayaan yang diraih seseorang dalam pelbagai bidang menjadi penyebab munculnya kedengkian dalam hati orang yang berasa gagal dalam hidupnya. Kadang-kadang pemikirannya begitu. Tapi anggapan saya itu salah, katanya. Anggapan itu salah kerana ternyata kejayaan dan kemuliaan yang diraih seseorang dapat membuatkan orang lain kagum dan ingin selalu dekat kepadanya. Tuan-tuan, kita nak ubah paradigma pemikiran kita. Kadang-kadang ada orang, sama juga Syekh Muhammad Ghazali fikir, kalau kita berjaya nanti ada orang dengki. Kalau kita menonjol dalam sesuatu kebolehan kita, nanti ada orang tak suka. Itu kadang-kadang pemikiran cetek kita. Sedangkan kehebatan ataupun keterampilan, kebolehan, keberjayaan kita itu kadang-kadang memotivasikan manusia lain. Membuatkan manusia lain berusaha untuk menjadi lebih hebat lagi. Ini yang kita nak tunjukkan dalam diri kita. Pada masa yang sama, ketika seorang meraih kejayaan dan kemuliaan, pelbagai komentar pedas, kritikan, celaan, bahkan fitnah muncul dan tersebar luas. Itu biasa. Ada pula orang yang dengan sengaja berusaha mencemar nama baiknya, membesar-besarkan kesalahan kecil yang dilakukannya dan menyebabkan kecacatan dan kekurangannya. Jadi dapat kita simpulkan bahawa orang yang berjiwa rendah akan melihat kebaikan dan kemuliaan orang lain sebagai keburukan bagi dirinya. Dia berasa terancam oleh kejayaan orang lain. Itu bagi manusia yang berjiwa rendah. Ini yang kita nak tanam dalam di hati kita ni. Supaya kita jadi manusia yang berjaya, bukan setakat berjaya saja, tetapi mempunyai jiwa yang hebat, jiwa yang besar. Kejayaan kita sekarang ini, tuan-tuan dan puan yang berjaya, kita yang berjaya ni, kita nak anak-anak kita juga mengecapi kejayaan lebih hebat daripada kita. Kita nak kawan-kawan kita, junior-junior kita, ini sebut junior-junior kita, rakan-rakan seangkatan kita, kita nak mempengaruhi kejayaan ini agar semua dapat kejayaan dunia dan kejayaan akhirat. Saya ambil contoh mudah, tuan-tuan dan puan dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Seandainya Allah berikan peluang kepada kita untuk kita melazimi kuliah-kuliah, melazimi untuk kita dengar kuliah, seronok dengan majlis ilmu. Tak semua orang tuan-tuan dapat merasai nikmat sebegini. Keindahan ini kita nak semua orang raih benda yang sama. Seandainya ayah-ayah yang melazimi solat berjemaah di surau masjid, sembahyang subuhnya, zuhurnya, asarnya, maghrib, isyak-nya dapat berjemaah. Kehebatan ini ataupun nikmat yang Allah Ta'ala berikan ini, kita nak dirasai oleh semua orang. Akhirnya kita nak jiran-jiran kita juga dapat menunaikan solat. Akhirnya ini kemuliaan. Kemuliaan yang kita ada ni bukan untuk dibangga-banggakan. Bukan kita nak nanti ada orang dengki pada kita. Bukan. Tetapi kemuliaan ini akhirnya memotivasikan, menaikkan semangat orang lain agar dapat sama-sama berjaya dunia dan berjaya akhirat. Orang bodoh melihat kecerdasan sebagai musuh dan orang gagal melihat kejayaan sebagai penghinaan atas dirinya. Tuan-tuan, Allahu Akbar. Saya baca sekali lagi, tuan-tuan. Orang yang bodoh melihat kecerdasan sebagai musuh dan orang gagal melihat kejayaan sebagai penghinaan atas dirinya. Maka kita pilih ni. Adakah kita nak seolah-olah kejayaan yang kita kecapi ini membuatkan jiwa kita semakin kecil? Tidak, bukan? Kita nak kejayaan kita ni akhirnya dapat sama-sama mempengaruhi orang lain. Dapat sama-sama memotivasikan manusia lain. Allahumma salli alaihi wasallam. Tuan-tuan, inilah yang dibawakan oleh Nabi SAW dengan akhlak baginda yang sangat super mulia. Saya guna perkataan super mulia. Yang sangat hebat akhlak baginda ni. Akhirnya baginda mampu memberikan semangat untuk sahabat-sahabat juga untuk jadi manusia yang hebat, berakhlak dengan akhlak yang baik, akhlak yang mulia. Kerana akhlak dapat menewaskan musuh-musuh. Akhirnya musuh-musuh dapat masuk ke agama Allah Subhanahu Wa Taala. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kemudian bagaimana seharusnya kita menghadapi kedengkian dan iri hati orang lain atas kejayaan dan kebaikan yang kita raih? Ada tuan-tuan orang dengki dengan kita? Ada. Kita tak nafikan perkara ini. Ini manusiawi. Orang tak suka dengan kita. Semakin kita berjaya, ada orang dengki dengan kita. Jadi macam mana nak buat ni? Langkah terbaik adalah seperti yang dilakukan oleh orang yang terhormat sebagaimana yang dituturkan seorang penyair. Apabila kebaikan yang aku berikan dianggap dosa, maka katakan padaku bagaimana caraku meminta maaf. Baik di atas, kata Syekh Muhammad Ghazali,
memberi kita contoh yang baik untuk berhadapan dengan sikap buruk yang ditunjukkan oleh orang lain terhadap kebaikan kita. Daripada marah, kesal dan kemudiannya berusaha membalas, seseorang yang mulia akan berusaha mencari cara yang paling baik untuk meminta maaf. Dalam bait syair yang lain diungkapkan, jika mereka mendengki, aku takkan mencela. Orang-orang yang mulia sebelumku juga didengki. Namun apa yang mereka dan aku miliki tetap abadi. Kebanyakan kita mati kerana marah ketika didengki. Tuan-tuan, bila orang buat sesuatu yang buruk pada kita, berkali-kali saya rasa Syekh Muhammad Al-Ghazali sebutkan kepada kita, jangan balas kebodohan dengan kebodohan. Jangan balas kedengkian dengan mencela. Ini yang diajarkan dalam agama kita, bukan? Bagaimana Nabi SAW membalas kritikan manusia. Bagaimana Nabi SAW ketika ditarik ridaknya, berbekas pada lehernya, adakah dibalas dengan cacian, makian? Masih lagi dibalas dengan senyuman baginda yang sangat mulia. Allahu Akbar, tuan-tuan. Jadi kemarahan, kekesalan, kebencian, apatah lagi hasrat nak balas dendam merupakan sikap yang harus dihindari untuk menghadapi kedengkian orang lain. Boleh tak tuan kita belajar malam ni? Orang dengki kat kita, orang marahkan kita, orang buat khianat pada kita. Kita boleh marah, kita boleh rasa kesal, kita boleh rasa benci, tapi tak ada gunanya kalau perkara ini kita pendam dan menyimpan hasrat untuk membalas dendam. Akhirnya ini yang disebut dalam bait tadi ni, kebanyakan kita mati kerana marah ketika didengki. Perasaan ni, tengoklah suatu hari nanti ada peluang aku buat macam ni, akhirnya tiba-tiba Allah ambil nyawanya. Ini dikatakan kebanyakan kita mati kerana marah ketika didengki. Jadi lupakan, ambil sikap untuk memaafkan. Sikap seperti itu hanya akan membuang tenaga tanpa memberi kita kebaikan sedikit pun. Kita marah-marah buat apa? Tak ada gunanya. Kita masih lagi mengecapi nikmat yang Allah sedang berikan. Kita masih lagi dapat membahagiakan orang lain. Kita masih lagi dapat membuat berjasa kepada manusia. Teruskan usaha kita. Ada orang tak suka dengan kita, kita berada di jalan yang benar, doakan mereka. Ini yang dikatakan kepada kita. Tak guna kalau kita menyimpan hasrat nak balas dendam, rasa kecewa, rasa marah. Kedengkian seseorang tidak akan mengurangi atau merosakkan kebaikan atau kejayaan yang telah kita raih. Kejayaan kita ni pastinya tidak akan berkurangan dengan kedengkian manusia lain. Tidak akan berkurangan. Diri dan jiwa mereka lah yang semakin rosak dari waktu ke waktu akibat memelihara kedengkian. Keadaan jiwa mereka bagaikan batang kayu besar yang dibakar api kecil sehingga akhirnya habis sedikit demi sedikit. Tuan-tuan, Syekh Muhammad Ghazali nak bawakan kepada kita, hiduplah dengan hidup bertuhan sebenarnya. Allah Maha mengetahui, Allah Maha melihat, dan Allah Maha mendengar setiap rintihan kehidupan kita. Bila ada manusia dengki dengan kita, ya sifat manusiawi, kita sedih. Tetapi bagaimana rintihan kita kepada Allah Azza wa Jal, untuk kita minta lindung daripada Allah dengan segala perkara-perkara yang buruk dan sebagainya. Akhirnya pasti Allah akan membalasnya. Pasti Allah akan membalasnya. Jadi kita harus berjiwa besar, lapang dada ketika menghadapi kebencian dan kedengkian orang lain. Realiti hidup seringkali berjalan tidak seiring dengan apa yang diharapkan. Pelbagai masalah, cubaan, fitnah datang menguji ketahanan jiwa dan keteguhan tekad kita. Setiap saat kita juga harus selalu waspada dan berhati-hati, kerana tak semua orang menganggap baik apa yang kita raih. Tidak semua orang suka apa yang kita capai. Orang-orang yang tidak suka kejayaan kita akan menyebar desas-desus, menghembuskan kebencian dan melakukan pelbagai usaha agar kita gagal dan hancur. Pada banyak kesempatan mereka berjaya menjalankan niat jahat mereka, sehingga kita melihat banyak orang yang hebat tenggelam dan binasa akibat kebencian dan kedengkian kawan-kawan atau orang-orang di sekitarnya. Allahu Akbar. Tuan-tuan, bagaimana nak mengajar kepada kita ni? Kehidupan tak selalunya indah. Kehidupan tak selalunya indah. Kadang-kala kebencian manusia lain terhadap manusia tertentu, kadang-kala kebencian ataupun iri hati, dengki menyebabkan manusia yang berjaya ni akhirnya tenggelam dengan fitnah, tenggelam dengan kedengkian kawan-kawan ataupun manusia yang jahat. Jadi Syekh Muhammad Ghazali kata pentingnya sokongan untuk mengatasi kedengkian. Bagaimana nak atasi kedengkian ni? Pentingnya kita ni saling sokong menyokong. Saling sokong. Apa dimaksudkan saling sokong menyokong ni? Pada setiap zaman dan generasi, kita memerlukan orang yang mampu mendidik, memandu, membimbing orang yang berpotensi untuk mendapatkan kembali semangat optimis mereka dan terus berjalan maju tanpa disertai rasa putus asa atau galau. Syekh Muhammad Ghazali nak bawakan kepada kita, bila kita berjaya saja tuan-tuan, kita memerlukan support system yang kuat. Keluarga, kawan-kawan,
jemaah dan sebagainya. Ini merupakan support system kita. Maka penting ni, bila ada kawan-kawan yang hebat, bila ada ahli keluarga yang kuat, hubungannya akrab, akhirnya ini penting untuk meleraikan kedengkian demi kedengkian ni. Kalau rasa kita nak berjaya seorang-seorang, akhirnya berapa ramai manusia yang dianggap berjaya seorang-seorang, tapi akhirnya dengan kedengkian-kedengkian, dengan kezaliman-kezaliman, akhirnya mudah untuk diruntuhkan. Para pendidik dan pembimbing yang membangkitkan semangat orang lain sentiasa diperlukan pada setiap zaman, kerana akan selalu ada pendengki yang merosakkan semangat dan menghancurkan semangat. Pendidik seperti itu diperlukan setiap zaman kerana ada ramai orang yang malas dan kecewa ketika mengalami kegagalan. Tuan-tuan, kita saling lengkap melengkapi, tuan-tuan. Para asatizah ada kumpulan-kumpulannya. Para masyarakat awam ada kumpulan-kumpulannya. Orang bisnes ada kumpulan-kumpulannya. Yang penting apa, tuan-tuan? Kita nak saling mengingati, saling memberikan kata-kata semangat, saling memberikan tolong-menolong dan sebagainya. Ramai pula orang yang akhirnya jatuh akibat tindakan anaya, dendam dan kedengkian orang lain. Benar, para pendidik dan pembimbing itu diperlukan setiap saat untuk menyuntik semangat hidup dan optimisme seperti seruan, jangan putus asa. Kritikan atau celaan yang kalian takutkan sesungguhnya akan menjadi bukti bahawa kalian memiliki kemampuan dan keteguhan. Allah, tuan-tuan. Ini antara kata-kata semangat, bukan? Bila kawan kita WhatsApp kita, jangan putus asa. Ini kritikan ini, sesungguhnya kritikan ini membuktikan kita ni hebat. Kritikan ini membuktikan musuh kita dah semakin jauh, kita tinggalkan. Akhirnya kita semakin bersemangat untuk terus cemerlang, gemilang, terbilang, hebat, untuk terus berkarya dengan baik. Dale Carnegie mengatakan, ramai orang berasa puas ketika berhasil mencela dan menuduh orang yang lebih tinggi, lebih berjaya dan lebih terhormat berbanding dirinya. Sebagai contoh, saya pernah menerima sepucuk surat daripada seorang wanita yang berisi kecaman dan tuduhan terhadap General Booth, pengasas organisasi kebajikan Salvation Army. Beberapa waktu sebelum itu, saya memuji General Booth dalam sebuah siaran radio. Dalam suratnya, wanita itu mengatakan bahawa General Booth telah mencuri $8 juta daripada jumlah wang yang berhasil dikumpulkan untuk membantu orang miskin. Sudah tentu tuduhan ini hanya satu pembohongan. Wanita itu tidak pun mencari fakta yang sebenar. Dia ingin meraih kepuasan kerana berjaya mencela orang yang lebih tinggi darjatnya berbanding dirinya. Saya telah membuang suratnya ke dalam tong sampah dan bersyukur kerana saya bukan suaminya. Surat itu memang tidak menambah pengetahuan saya tentang General Booth seperti yang diinginkan si wanita itu. Namun, melalui surat itu saya memahami bagaimana peribadi penulisnya. Sebagaimana yang dikatakan Schopenhauer, orang yang rendah darjatnya akan gembira sekali apabila dapat menemui kesalahan orang-orang besar. Tuan-tuan, saya ulang semula. Orang yang rendah darjatnya akan gembira sekali apabila dapat menemui kesalahan orang-orang yang besar. Bagaimana perasaan kita? Melihat kesilapan aib ibu ayah kita, melihat kesilapan aib guru-guru kita, melihat kesilapan aib orang-orang besar di sekeliling kita. Bagaimana kita nak melihat ataupun bagaimana kaedah kita nak menegur mereka sebenarnya? Bagaimana perasaan kita? Ataupun kita seronok tengok kehancuran demi kehancuran, kegagalan demi kegagalan, melihat tanpa kita nak melakukan apa-apa perubahan dalam kehidupan mereka. Jarang ada orang percaya apabila seorang Chancellor sebuah universiti ternama memiliki perilaku seperti orang berjiwa kerdil. Hakikatnya, Timothy Dewitt, bekas Chancellor Ball State University, memperoleh kepuasan tersendiri apabila berjaya melemparkan tuduhan dusta kepada Thomas Jefferson, penulis Deklarasi Kemerdekaan. Menjadi Chancellor sebuah universiti ternama sudah tentu menjadi kebanggaan tersendiri yang didambakan ahli akademik, selayaknya untuk orang yang memangku posisi itu memelihara dan menunjuk-nunjuk ketanda-tanda kemuliaan, bukan sebaliknya dengan memberi contoh yang buruk. Ini antara contoh yang Syekh Muhammad Ghazali bawakan kepada kita. Syekh Muhammad Ghazali bawakan kepada kita, masih lagi wujud orang yang saling dengki mendengki. Orang yang jiwanya kecil suka melihat orang yang hebat daripadanya jatuh tanpa dia melakukan apa-apa pembaikan, teguran dan sebagainya. Kegemaran mencela, mengungkapkan kekurangan atau keburukan orang lain bukanlah tindakan yang mulia. Islam mengajarkan kepada kita, suka untuk kita mencela orang lain, mengungkapkan keburukan orang lain, ini bukan tindakan yang mulia. Tindakan seperti itu hanya layak dilakukan oleh orang yang berjiwa kerdil dan berfikiran sempit. Orang berilmu dan memiliki posisi akademik terhormat tidak layak melakukannya.
Dengan melakukan tindakan itu, sesungguhnya dia telah memutuskan ikatan antara kemuliaan posisi yang dipegang daripada kemuliaan jiwanya. Ini diulang-ulang oleh Syekh Muhammad Ghazali kepada kita. Di dalam kehidupan realiti, berapa banyak pegawai-pegawai berpangkat yang disibukkan ego, dijangkiti keangkuhan dan berhasrat merebut kekuasaan dan simpati rakyat masyarakat. Itu kedengkian yang melekat pada para penguasa dan pemimpin masyarakat. Sementara orang-orang kecil pun memelihara kedengkian dan kebencian mereka pada hal-hal yang kecil. Seseorang dengki dengan saudara atau jiran tetangga yang mendapat rezeki lebih banyak, pedagang yang dengki kepada pedagang lain, petani yang dengki dengan petani lain, dan sebagainya. Jadi kedengkian yang selalu ada pada semua peringkat manusia, baik dalam kalangan awam maupun di antara para tertinggi, penguasa, golongan elit, ahli akademik dan lain-lain. Semua bentuk kedengkian akan melahap kebenaran dan merosakkan hati para pemiliknya. Tuan-tuan, disebut juga dalam kitab yang lain bahawa kedengkian ini bagi manusia yang tidak dapat mengawalnya, akan ada dalam dirinya, akan menguasai dirinya dan akan menewaskan dirinya, dalam erti kata membuatkan dia tercela di dunia. Dan kedengkian ini tidak berlaku, jarang-jarang berlaku pada perbezaan darjat dan sebagainya, tapi ia akan berlaku di antara taraf-taraf yang sama. Akan berlaku kedengkian sebagaimana yang disebutkan Syekh Muhammad Ghazali kepada kita. Agamawan dengan agamawan, orang awam dengan orang awam, orang elit dengan orang elit, orang surau dengan orang surau. Ini contoh-contohnya. Maka kedengkian sebeginilah yang perlu kita atasi. Seandainya ada tempelan-tempelan penyakit-penyakit iri hati ni yang perlu kita buang dalam diri kita. Reaksi ahli kitab kepada berita kerasulan. Kita lihat, ini sebagai contoh Syekh Muhammad Ghazali nak bawakan kepada kita. 14 abad silam, Muhammad putra Abdullah muncul di negeri Arab. Para pemilik kuasa keagamaan seperti rahib dan pendeta sebenarnya sudah mengetahui khabar tentang kemunculan seorang utusan Allah di tanah Arab. Maka ketika tersebar berita kemunculan seorang yang mengaku sebagai utusan Allah, mereka pun menemui baginda untuk mengetahui kebenaran dakwah dan risalah baginda. Tanpa memerlukan waktu lama dan penelitian mendalam, mereka terus yakin bahawa orang yang mereka temui adalah benar-benar seorang utusan Tuhan semesta alam yang wajib diimani dan diikuti seruannya. Namun mereka kemudiannya memilih untuk menentang dan mengingkari kebenaran Rasulullah SAW. Mereka tidak menyukai kenyataan yang mereka saksikan itu. Mereka berpura-pura tidak mengetahui kebenaran itu. Mereka tidak gembira apabila harus menyebarluaskan berita kedatangan dan kemunculan Nabi SAW. Tuan-tuan lihat, ini bagi manusia yang kecil jiwanya, Syekh Muhammad Ghazali sebut tadi ni, dia tak akan suka melihat ada kelebihan ataupun kehebatan manusia lain. Ini terjadi ni. Sedangkan sudah jelas lagi bersuluh pada kitab-kitab mereka. Mereka dah tahu dah akan muncul seorang Nabi utusan Allah pada akhir zaman, akan muncul seorang Nabi di kalangan orang Arab. Dan mereka telah menyaksikan saat mereka berjumpa, tapi mereka masih tidak berimani. Allah sebut dalam surah Al-Baqarah ayat 146. Orang yang telah kami beri kitab Taurat, Injil, mengenalnya Muhammad seperti mereka mengenal anak-anak mereka sendiri. Sesungguhnya sebahagian mereka pasti menyembunyikan kebenaran padahal mereka mengetahuinya. Allah. Disebabkan oleh apa ni perasaan ni? Jiwa kecil tadi ni. Berjiwa kecil. Tak suka melihat ada kehebatan pada manusia lain. Mereka sembunyikan kebenaran itu kerana hati mereka dipenuhi kedengkian. Hati mereka jadi sempit dan jiwa mereka menjadi kerdil ketika mendapati kenyataan bahawa orang yang diutus Tuhan itu bukan berasal daripada golongan mereka. Kedengkian muncul dan menguasai hati mereka ketika melihat bukti-bukti keagungan-keagungan dan kemuliaan pada diri orang lain. Saya tak pernah tahu hal yang lebih menjijikkan dan lebih buruk berbanding seorang agamawan ataupun pendakwah yang membicarakan Allah dengan lisannya, sementara jiwanya diangkuhi keangkuhan, egoisme dan kedengkian. Dalam surah Al-Baqarah ayat 109 Allah terangkan lagi. Banyak di antara ahli kitab menginginkan sekiranya mereka dapat mengembalikan setelah kamu beriman menjadi kafir kembali kerana rasa dengki dalam diri mereka. Ya Allah. Ya. Akhirnya kesan kedengkian ni. Kita lihat kesan kedengkian. Kedengkian akhirnya menafikan kebenaran. Kedengkian akhirnya menyebabkan kebenaran yang jelas dipadamkan, digelapkan, dibutakan. Hasil daripada manusia ni, manusia yang dengki, iri hati, jiwanya kerdil. Dalam surah An-Nisa ayat 54 Allah sebutkan, ataukah mereka dengki kepada manusia yakni Muhammad kerana kurniaan yang telah diberikan oleh Allah kepadanya? Sungguh kami telah memberikan kitab dan hikmah kepada keluarga Ibrahim dan kami telah memberi mereka kerajaan kekuasaan yang besar.
Dalam surah Baqarah ayat 90 Allah sebutkan lagi, sangat buruk perbuatan mereka menjual diri dengan mengingkari apa yang diturunkan oleh Allah, kerana dengki bahawa Allah menurunkan kurnianya kepada siapa yang dikehendaki di antara hamba-hambanya. Allahu Akbar. Ironi ya tuan-tuan, kaum pendeta dan rahib tanpa berenang di lautan kedengkian hingga akhir hayat. Mereka memelihara kebencian dan kedengkian dan dendam kepada Nabi SAW dan para pengikutnya. Kebencian dan kedengkian itu mereka sebarkan kepada para pengikut. Dan orang-orang di sekitar mereka kemudian mengajak mereka untuk bersama-sama lawan, menentang musuh Nabi SAW. Mereka juga menyebarluaskan fitnah tentang diri Nabi SAW dan menakut-nakutkan tentang terjadinya peperangan yang tidak akan pernah menimpa dunia seandainya mereka membebaskan jiwa daripada kebencian dan kedengkian. Adakah mereka ini manusia yang tidak tahu? Adakah mereka ini tidak diberitahu tentang dalam kitab sebelumnya? Tidak, tuan-tuan. Tapi kerana diri dikuasai iri hati, bila diri dikuasai kedengkian, maka bukan sahaja mereka benci melihat kebenaran, tetapi mereka turut menyebarkan pula. Allah Akbar. Kata Syekh Muhammad Ghazali, Allah Subhanahu Wa Taala memilih Nabi terakhirnya dalam kalangan orang ummi yang tak pandai baca, tak pandai menulis, kerana mengambil kira keletihan dan kekacauan yang mungkin timbul seandainya Nabi dipilih dalam kalangan pemimpin gereja. Pernyataan ini saya kemukakan kerana saya sendiri telah mengalami dan menghadapi pelbagai cubaan selama belasan tahun bekerja dalam bidang agama. Seandainya utusan terakhir itu berasal daripada golongan pemimpin gereja yang dipilih oleh Allah SWT untuk memikul risalah kebaikan dan perbaikan, tentu pendeta pertama akan berkata, aku lebih berpengalaman daripadanya. Lihat tuan-tuan, politik. Ini dikatakan politik. Seandainya, kata Syekh Muhammad Ghazali, antara hikmah Allah munculkan Nabi dan Allah takdirkan Nabi tak pandai baca, tak pandai menulis, ada hikmahnya. Bukan tanda kebodohan, tidak. Tapi dengan ketidakpandaian membaca dan ketidakpandaian menulis Nabi SAW, satu hikmah yang sangat besar. Sebab akhirnya, seandainya Nabi SAW dikatakan, didatangkan daripada golongan-golongan gereja dan sebagainya, mereka akan berdabik dada. Aku lebih senior. Soalnya ada macam tu. Aku lebih dahulu mengabdikan diri daripadanya. Dan yang ketiga akan kata, jika dia berilmu tapi tidak mengerti soal administrasi, dia bukan bandinganku. Yang keempat kata, dia sudah mempraktikkan, dia salah mempraktikkan ritual. Yang kelima, keenam akan berkata sekehendak mereka. Mereka yang berasa terancam dan mempunyai saingan kemudian berhimpun mencari cara bagaimana menggagalkan misinya dan menghancurkan risalahnya. Wujud tuan-tuan manusia sekarang ni. Bila senior je, saya sebut senior ni, bila rasa diri kita ni senior, akhirnya kita mula menidakkan junior. Yang kadang-kadang junior lebih berpengalaman. Kadang-kadang ilmu junior yang lebih besar. Tetapi kerana kesenioran kita itu, akhirnya kita meremehkan manusia lain. Allah, tuan-tuan, sama-sama kita bermuhasabah. Saya ambil ini sebagai muhasabah bersama, supaya saya tidak memandang sebegitu. Tuan-tuan, kita buat sama-sama. Sama-sama nak memotivasikan diri untuk menjauhi sifat jangan iri hati, jangan dengki. Seandainya ada orang bawahan kita yang lebih hebat, maka raikan kehebatan mereka dengan lebih merancakkan lagi kehebatan-kehebatan yang ada. Ini yang diajarkan. Allah Subhanahu Wa Taala Maha Kuasa menjadikan Isa Al-Masih sebagai salah seorang pemimpin Yahudi. Tapi Isa AS membiarkan lingkungan mereka dipenuhi kedengkian, perebutan kekuasaan dan ketakmakan. Allah juga Maha Kuasa untuk membuatkan Isa AS dapat berbicara pada saat masih kecil dan menuturkan wahyu ketika masih dalam buayan ibunya. Semoga para pendeta dan rahib akan belajar daripada ini. Dan kita kena ingat, kata Syekh Muhammad Ghazali, Allah lah sebaik-baik pelindung orang mukmin. Dengan kedengkian manusia terhadap kita, bila ada manusia-manusia yang saling berdengki ni, letakkan dalam diri kita ini, Allah sebaik-baik pelindung. Pastinya manusia lain tidak akan dapat memberikan apa-apa kesan, makhluk lain tidak akan dapat memberikan apa-apa kesan kepada diri kita melainkan atas izin Allah. Maka Allah sebaik-baik pelindung untuk diri kita. Berpegang teguhlah dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Allahu Samad. Bergantunglah kepada Allah Subhanahu Wa Taala, sebab Allah akan melindungi diri kita. Sekali lagi Syekh Muhammad Ghazali bawakan kata-kata Dale Carnegie, semakin menegaskan betapa hinanya kedengkian. Pada 1862, pada tahun 1862, General Grant berjaya membawa pasukan utara dalam perang saudara, meraih kemenangan penting. Berkat kemenangan itu, pasukannya memuja dan mengagung-agungkan Grant selama semalam suntuk. Bahkan para pemimpin negeri-negeri Eropah pun memuji kemenangan yang diraih. Tapi belum genap 6 minggu setelah kemenangan ini, Grant ditangkap dan ditinggalkan pasukan setianya
Sang jeneral teraniaya ini pun menangis seperti anak kecil, merasa hina dan berputus asa. Mengapa dia ditangkap? Dia ditangkap kerana kedengkian dan kecemburuan para atasannya. Allah. Selamat daripada kegelapan dan kesempitan hidup serta kezaliman dan kedengkian orang lain bukanlah perkara yang mudah. Untuk meraih itu, manusia perlukan cahaya yang dipancarkan Tuhan semesta alam yang boleh menghapuskan kegelapan yang menerangi jalan. Hidup tanpa ada gangguan, tanpa ada kedengkian manusia lain ini kadang-kadang sukar. Tapi sebenarnya mudah dengan bantuan Allah Subhanahu Wa Taala. Ini disebutkan kepada kita. Allah telah memerintahkan kita untuk memohon perlindungan daripadanya. Daripada kejahatan para pendengki. Sebagaimana kita memohon perlindungannya daripada kejahatan malam gelita, daripada semua jenis kejahatan yang berasal daripada keinginan binatang ataupun manusia. Allah sebut dalam surah Al-Falaq yang kita baca selalu. Minta pada Allah Subhanahu Wa Taala. Aku berlindung kepada Tuhan yang menguasai subuh. Qul a'udzu birabbil falaq. Daripada kejahatan makhluk yang diciptakan. Daripada kejahatan malam apabila telah gelap gelita. Apabila kejahatan perempuan penyihir yang meniup pada tali-talinya. Dan daripada kejahatan orang yang dengki apabila dia dengki. Tuan-tuan, jadikan ini sebagai zikir azimat dalam kehidupan kita. Diulang-ulang baca dalam kehidupan kita. Kalau tuan-tuan perempuan yang mengamalkan zikir maksurat, maka ini antara zikir-zikir yang baik dibaca pada waktu pagi dan pada waktu petang. Dibaca juga zikir ataupun dibaca juga surah Al-Falaq ini ketika nak tidur, ditiup pada tangan. Ini di antara yang diamalkan oleh Nabi SAW sebelum tidur. Untuk apa? Nak mengelakkan kedengkian manusia, kedengkian makhluk lain pada diri kita. Minta pada Allah. Moga Allah memelihara kita daripada kedengkian makhluk-makhluk yang lain. Sudah tentu kita mesti mohon perlindungan kepada Allah. Orang yang dikurniakan anugerah material ataupun bukan material yang membuatkan orang lain dengki dan berusaha nak menjatuhkannya, tentu lebih memerlukan bantuan dan perlindungan Allah dalam menunaikan tugas dan mengoptimumkan potensi serta kekuatan mereka. Tuan-tuan, kita ada potensi masing-masing. Kita ada kelebihan-kelebihan masing-masing. Yang kadang-kadang ada mata-mata yang tidak suka melihat kebolehan, kehebatan diri kita. Maka minta pada Allah. Moga Allah pelihara diri kita. Moga Allah hindarkan diri kita daripada perkara-perkara yang tidak baik. Para Nabi Allah tidak pernah mengenal putus asa ketika berhadapan dengan para pendusta yang melemparkan caci maki, celaan, fitnah dan pengingkaran. Mereka sentiasa bersikap tenang dan optimistik. Ini penting ni. Tenang dan optimis. Tenang sebab Allah bersama. Optimis sebab janji Allah itu benar. Tenang sebab Allah bersama. Optimis sebab janji Allah itu benar. Setiap yang kita lakukan itu. Allah bersama orang yang sabar. Tuan-tuan, bukankah saya pernah menyebut dahulu? Allah tak janjikan kehidupan kita ini sentiasa tenang dan senang saja. Tapi Allah janji pada kita. Bila kita bersabar, Allah akan bersama dengan kita. Allah tak janjikan kehidupan yang mudah, yang sentiasa tenang dan senang saja. Tetapi setiap kali ujian melanda kita, Allah janji. Bila kita bersabar, Allah akan bersama kita. Innallaha ma'as sabirin. Wabashiris sabirin. Ini antara berita-berita gembira daripada Allah Subhanahu Wa Taala kepada kita. Mereka sentiasa bersikap tenang dan optimistik ketika menghadapi tuduhan yang dilemparkan kepada mereka oleh kaum pendengki dan kaum kafir. Meskipun demikian, mereka tetap memerlukan pada setiap saat bantuan Allah dan pertolongannya agar tidak dikeji ataupun gelisah. Kita memerlukan Allah. Setiap saat sebenarnya kita memerlukan Allah Subhanahu Wa Taala. Ketika Allah masih lagi mendengar doa kita, ketika Allah Subhanahu Wa Taala masih lagi, tuan-tuan, Allah akan makbulkan doa kita. Allah akan makbulkan. Allah akan pasti Allah akan kabulkan hajat-hajat kita. Melainkan kadang-kala maksiatlah yang menghalang ataupun melambat-lambatkan doa kita dimakbulkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tekad dalam hati kita, tuan-tuan, untuk kita berusaha sedaya mungkin meninggalkan kemaksiatan yang berlaku, yang ada dalam diri kita ini, untuk kita tingkatkan hubungan dengan Allah. Teorinya mudah, tuan-tuan. Semakin baik hubungan kita dengan Allah, semakin mudah untuk Allah makbulkan hajat-hajat kita. Allah sebut dalam surah Ar-Rum ayat 60, bersabarlah engkau ya Muhammad, sungguh janji Allah itu benar. Dan sekali-kali jangan sampai orang yang tidak meyakini kebenaran ayat Allah itu menggelisahkan. Jangan biarkan orang yang dengki itu, orang yang tak suka atau orang yang dengki ni orang yang tidak yang mengimani ayat Allah. Jangan biarkan mereka ini menimbulkan kegelisahan dalam diri kita. Sedangkan janji Allah itu benar. Bila kita buat kerja-kerja yang baik, pasti Allah tidak pernah meninggalkan kita. Dalam surah Hud ayat 38 hingga 39, setiap kali pemimpin kaumnya berjalan melewatinya, mereka mengejeknya.
Dia, yakni Nabi Nuh berkata, jika kamu mengejek kami, maka kami pun akan mengejekmu sebagaimana kamu mengejek kami. Kelak kamu akan mengetahui siapa yang akan ditimpa azab yang menghinakan dan siapa yang akan ditimpa azab yang kekal. Allahu Akbar. Tuan, lihat bagaimana Quran mengajarkan kepada kita supaya kita mengambil peringatan-peringatan yang baik, supaya kita mengambil tauladan-tauladan dalam kehidupan kita ini, agar setiap kritikan, tohmahan, celaan ini dapat diterima dengan baik dalam kehidupan kita, dengan erti kata meletakkan semua itu sebagai satu bentuk. Jangan kita berdengki-dengki, tidak dibalas kedengkian dengan kedengkian. Bahkan kalau kita memberikan kekuatan dengan hubungan yang baik dengan Allah Subhanahu Wa Taala, maka banyak kebaikan-kebaikan yang boleh kita perolehi. Tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Allahumma salli ala sayyidina. Kita dah sampai ke rumusan pada malam ini. Sebagai rumusan kita bersama, ada 4 rumusan yang Syekh Muhammad Ghazali berikan kepada kita tentang tajuk pada malam ini. Yang pertama, ketika seseorang meraih kejayaan dan kemuliaan, akan datang kritikan, celaan, fitnah muncul dan tersebar luas. Nama baiknya dicemarkan dan kesalahan yang kecil diperbesarkan. Jadi orang yang berjiwa rendah akan melihat kebaikan dan kemuliaan orang lain sebagai keburukan bagi dirinya. Dia berasa terancam kejayaan orang lain. Perasaan dan fikiran itulah yang disebut kedengkian ataupun hasad. Jadi tidak pernah sunyi kejayaan dengan kebencian ataupun kedengkian manusia lain. Kita kena kuat. Saya yang bercakap, saya kena kuat. Kita kena kuat bersama. Kita harus berjiwa besar dan berlapang dada ketika menghadapi kebencian dan kedengkian orang lain. Ini yang dipesan oleh Syekh Muhammad Ghazali. Realiti hidup seringkali berjalan tidak seiring dengan apa yang kita harapkan. Pelbagai masalah datang, cubaan datang, fitnah datang, menguji ketahanan jiwa dan keteguhan tekad. Setiap saat kita juga harus selalu berwaspada dan berhati-hati, kerana tak semua orang menganggap baik apa yang kita raih. Tidak semua orang suka apa yang kita capai. Jadi kegemaran mencela, mengungkapkan kekurangan ataupun keburukan orang lain bukanlah tindakan yang mulia. Tindakan seperti itu hanya dilakukan oleh orang yang berjiwa kecil dan berfikiran sempit. Akhir sekali, solusi yang diberikan oleh Syekh Muhammad Ghazali kepada kita, Allah lah tempat kita memohon perlindungan daripada kejahatan pendengki, sebagaimana kita mohon perlindungan daripadanya kejahatan malam yang gelita dan kecelakaan. Maka berdampinglah ataupun memintalah kepada Allah Subhanahu Wa Taala, pasti manusia itu tidak akan rugi. Wallahu alam. Tuan-tuan, kita tinggal lebih kurang 2 tajuk lagi sebenarnya untuk kita khatam kitab ini. Maka insya-Allah mudah-mudahan Allah bagi kekuatan kepada kita. Saya dipahamkan kita akan berehat seketika kuliah kita ini sehinggalah pada tahun hadapan. InsyaAllah ada kelapangan masa, panjang umur, diberikan kesihatan yang baik. Kita sambung semula sikit lagi tuan-tuan. Ada lebih kurang beberapa muka surat saja lagi ni untuk kita habiskan. Ada 2 tajuk lagi. Mudah-mudahan Allah Ta'ala berikan kesempatan kepada kita untuk saling bermotivasi. Kita mungkin sedih, kita mungkin risau, kita mungkin gelisah. Tapi perkara-perkara ini jangan sampai menyekat kebaikan ataupun menyekat kebolehan diri kita untuk melonjak lebih tinggi. Jangan jadikan sebagai kegelisahan ataupun jangan biarkan diri kita dibelenggu kesilapan yang lalu sehingga kita menyalahkan diri sendiri ataupun kita resah dengan hari esok yang masih lagi belum tiba. Akhirnya manfaatkan hari yang ada ini untuk kita benar-benar melakukan apa yang patut kita lakukan, susun strategi yang sebaiknya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala yang memberikan kebaikan pada malam ini. Yang penting malam ini kita berbicara tentang soal iri hati, dengki dan sebagainya. Seandainya itu, perkara-perkara itu menempel dalam diri kita, kita nak singkirkan. Seandainya ada orang lain yang berdengki dengan kita, maka kita doakan mereka. Mudah-mudahan mereka tidak lagi saling berdengki sesama kita. Tuan-tuan, terima kasih atas perhatian. Mohon maaf atas kekhilafan bicara dan sebagainya. Tuan-tuan boleh sebar-sebarkan video-video ataupun ceramah-ceramah kuliah-kuliah yang ada dalam Kubak ni. Mudah-mudahan klinik Kubak ni terus diberikan kebaikan, keberkatan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Terima kasih yang menekan butang share, butang kongsi. Terima kasih yang bersama pada malam ini daripada awal sehingga sekarang ini, tuan-tuan dan puan-puan. Saya jawab salam untuk semuanya. Waalaikumsalam. Saya doakan mudah-mudahan tuan-tuan dan puan-puan kita semua diberikan kebaikan, keberkatan. Mari sama-sama kita akhirkan dengan bacaan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala.
Allahumma faqihna fid din wa alimna ta'wil. Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut wa najata minan nar wal afwa indal hisab. Ya Allah, Kau maha mendengar, maha melihat, maha mengetahui. Pandang wajah-wajah kami yang bersama pada malam ini, ya Allah. Pandang wajah-wajah kami bagi manusia-manusia yang bersama dengan kami pada malam ini, ya Allah. Ya Allah, pandang wajah kami dengan wajah yang penuh rahmat-Mu, ya Allah. Berikanlah kepada kami rahmat-Mu, ya Allah. Berikanlah kepada kami keampunan-Mu, ya Allah. Jangan Kau ambil nyawa kami dalam keadaan kami masih lagi melakukan maksiat kepada-Mu, ya Allah. Ya Allah, jangan ambil nyawa kami dalam keadaan dosa-dosa masih lagi berbaki dalam diri kami ini, ya Allah. Ampun dosa kami, ya Allah. Ampun dosa kami, ya Allah. Ampun dosa ibu ayah kami, ya Allah. Ampun dosa guru-guru kami, ya Allah. Ampun dosa sahabat andai kami, ya Allah. Ya Allah, beri kekuatan kepada kami untuk kami menghadapi kesusahan, kepayahan, kegelisahan kehidupan ini dengan bersama-Mu, ya Allah. Beri kekuatan kepada kami untuk kami mengamalkan ilmu yang kami pelajari, ya Allah. Ya Allah, andai ada di antara kami yang sedang diuji dengan pelbagai penyakit, sembuhkanlah, ya Allah. Ada di antara kami yang sedang diuji dengan masalah keuangan, hutang piutang, lansaikanlah, ya Allah. Ada di antara kami yang sedang diuji dengan masalah keluarga, rumah tangga, berikanlah keluarga kami keluarga yang mawaddah warahmah. Kau maha memakbulkan hajat-hajat kami, ya Allah. Makbulkan hajat-hajat kami. Rabbana taqabbal minna du'ana wa hajatana. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.